Poin 6, isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Okey, jadi kita dah belajar tentang tajuk peredaran darah. Jadi biasanya bahagian sistem badan ni akan dikaitkan dengan penyakit-penyakit. So itulah yang akan menjadi satu contoh soalan kebat pada dalam exam kita lah. Okey, so kita tengok kat sini, dua perkara yang kita nak belajar ialah tentang keperluan sistem peredaran yang sihat dan juga kita nak tahu tentang penyakit-penyakit kardiovaskular. Okey, so penyakit kardiovaskular ataupun yang kat kita istilahnya kat sini, kardio tu ialah jantung, vaskular tu ialah salur darah. Jadi penyakit kardiovaskular ni ialah penyakit yang berkaitan dengan masalah jantung dan sistem peredaran darah. Antara penyakit-penyakit yang biasa kita dengar ialah hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, stroke ataupun angin ama. Yang ketiga ialah angina. Kita juga dah belajar tentang trombosis. So kat sini trombosis coronary dan atherosclerosis dan arteriosklerosis, dan yang seterusnya ialah serangan jantung atau penginfarkan myokardium. Okey, so apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit ini? Biasanya disebabkan oleh kita punya lifestyle, gaya hidup, amalan pemakanan kita. Gaya hidup ni merangkumi itulah pemakanan kita kan. Umur dan juga faktor usia dan juga faktor genetik atau sejarah keluarga. Okey, so gaya hidup yang tidak sihat antaranya ialah kurang senaman, ketagihan merokok dan arak, stres. Jadi kita jangan stres-stres, tenang-tenang saja. Okey, tiga gaya hidup yang tak sihat ni dan juga amalan pemakanan yang tidak sihat juga, iaitu pengambilan lemak yang tinggi dengan karbohidrat, pengambilan lemak yang tinggi dan juga karbohidrat yang tinggi serta kurang serat. Okey, kurang makan sayur, kurang makan buah. Yang kedua, kita juga mengambil makanan yang bergaram kan. Jadi pengambilan makanan yang masin. Okey, so faktor-faktor ni menyebabkan berlakunya pengumpulan lipid tisu otot mati, platelet tergumpal dan kolesterol membentuk plak. Okey, yang membentuk plak dalam salur darah kita. So bila adanya plak ni ialah salur darah lumen kita yang asal, tapi ada plak dekat sini. Di keliling salur darah kita tu dah terbentuk plak. Okey, menyebabkan plak ni menyebabkan lumen menjadi sempit. Dan juga pengambilan nikotin juga merangsang pembentukan plak dalam salur darah. Okey, so apabila lumen menjadi sempit, nama penyakit dia ialah atherosclerosis, iaitu lumen salur darah menjadi sempit. Okey, plak ni pula dia akan mengeras, bertambah keras dengan pemendapan kalsium yang terdapat dalam darah kita. Jadi bila ada enapan kalsium dekat plak tu, so plak tu keras. Bila plak tu keras, salur darah dengan salur-salur darah kita sekalipun dia jadi tidak elastik. Maksudnya dia stiff lah kan. Arteri ni kurang elastik. So bila arteri kurang elastik, maka penyakit yang kedua iaitu nama dia arteriosklerosis. So apa dia arteriosklerosis? Arteriosklerosis ialah keadaan di mana arteri kita kurang elastik. Apa dia atherosclerosis? Athero ialah keadaan lumen yang sempit. Okey, so sekarang lumen dah sempit, arteri pun dah tak elastik. Jadi elasticity ni, sifat elastik salur darah ni macam getah pipe. Kalau kita pasang getah pipe tu, kita buka dia punya bili dia tu, tekanan air dia tinggi besar kan. Air dia besar, so tekanan dalam pipe tu
tinggi. So kalau getah pipe dia elastik, dia akan macam melibas lah macam tu kan. So dengan sifat elasticity ni sebenarnya dia secara tak langsung dia boleh mengurangkan tekanan darah. Tapi kalau tekanan darah tu kalau tekanan tu tinggi tapi salur darah tak elastik, akibatnya ialah dia sebab salur darah tak macam getah pipe tu keras, salur darah ni dia akan pecah. So elastik ni sifat dia untuk bantu kurangkan tekanan darah. So sekarang ni arteri dah tak elastik, so tekanan darah akan menjadi tinggi dan tak dapat diturunkan. Okey. Dan bila salur darah sempit juga, jantung ni kena pump darah tu dengan lebih kuat dan pengaliran darah tu sukar. So menghasilkan satu tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Okey, dan kita dah belajar tentang trombosis, iaitu darah beku tanpa luka. Jadi darah beku ni mungkin berlaku pada arteri koronari. Darah membeku dekat situ. Menyebabkan dia blok. Kalau katalah ini ialah salur coronary artery, darah beku dekat sini, patutnya dia ada darah dialihkan ke seluruh tisu kardium. Jadi bila ada blok dekat bahagian salur darah arteri ni yang utama, so keseluruhan tisu dekat situ tidak dapat bekalan oksigen. Jadi tisu tu akan mati kerana tiada oksigen. Okey, tiada oksigen. Jadi tisu yang mati ni boleh menyebabkan kita seseorang tu sakit dada ataupun angina. Dan keadaan tu sekiranya dibiarkan berterusan akan menyebabkan serangan jantung. Okey, so dekat sini cikgu nak ingatkan, kalau kita nak ceritakan tentang serangan jantung, jangan tulis penyakit jantung. Kalau penyakit jantung ni, istilah dia boleh jadi macam-macam lah penyakit jantung. Tapi yang kita maksudkan dekat sini ialah serangan jantung. So lebih tepat lagi ialah serangan jantung atau heart attack.